Assalamualaikum semua, saya Ustazah Syahira. Hai semua, nama cikgu Seha. Assalamualaikum. Hai semua, saya cikgu Farhani. Assalamualaikum. Nama cikgu Sakina. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Nurul. Hai semua, nama saya Cikgu Sofia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum anak-anak. Nama Ustazah Siti Syahira binti Husein. Hari ini kita akan belajar mengenai sirah keluarga Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu tentang kisah keluarga Nabi Muhammad? Ustazah, saya tahulah. Saya tahu tentang kisah anak Nabi. Ibu saya selalu cerita masa saya kecil. Wah, baguslah awak dah tahu tentang anak-anak Nabi. Okey, sekarang Ustazah akan menceritakan asal-usul keluarga Nabi. Mari dengar Ustazah nyanyi nama keluarga Nabi. Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdil Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdil Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Qalib ibnu Firin ibnu Malik ibnu Nadar ibnu Kinana ibnu Khuzaimah ibnu Mudrika ibnu Ilyas ibnu Mudhar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Okey, mari kita mulakan dengan salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW sebelah ibu. Ibu Nabi kita bernama Aminah. Aminah orang Arab Quraisy. Bapa Aminah bernama Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Aminah dan bapanya tinggal di Mekah. Pada masa itu, Aminah dianggap wanita Quraisy yang paling mulia dari segi keturunan dan kedudukan. Bapanya ialah ketua Bani Zuhrah dari segi hubungan nasab dan kemuliaan. Dia berkahwin dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Mereka mendapat seorang anak lelaki yang diberi nama Muhammad. Untuk lebih mudah faham, mari kita tonton video ini. Nama ibu Nabi Aminah binti Wahab dan bapa Nabi pula Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, betul tu Sof. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu sejak dari usia kecil. Kemudian dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Selepas datuk Nabi tiada, bapa saudara Nabi pula menjaga baginda, iaitu Abu Talib. Selepas dewasa, Nabi berniaga ke serata negeri dan akhirnya berkahwin dengan Siti Khadijah. Nabi dan isteri dikurniakan 7 anak. Salah seorangnya bernama Fatimah yang baik dan solehah. Hai, Assalamualaikum semua. Tahu tak, hari ni kita nak belajar mengenai silsilah keluarga Nabi. Bapa Nabi. Bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah.
Abdullah merupakan anak kepada Abdul Muttalib dan Fatimah binti Amr. Dua adalah anak yang terbaik di antara putera-putera Abdul Muttalib, yang paling tampan, yang paling bersih jiwanya dan yang paling disayangi. Beliau jugalah orang yang terselamat daripada dinazarkan untuk persembahan korban di Kaabah setelah dewasa oleh bapanya, iaitu Abdul Muttalib. Lepas itu, Abdul Muttalib telah memilihkan buat puteranya Abdullah seorang gadis bernama Aminah binti Wahab. Abdullah telah berkahwin dengan Aminah binti Wahab dan mereka tinggal di kota Mekah. Tidak lama selepas itu, Abdul Muttalib memutuskan Abdullah untuk ke Madinah bagi mendapatkan bekalan-bekalan untuk mereka. Semasa di sana pula, Abdul Muttalib telah menghembuskan nafas terakhirnya ketika berusia 25 tahun. Peninggalan Abdullah ialah 5 ekor unta dan sekumpulan kambing serta seorang wanita Habsyah bernama Barakah yang diberi gelaran Ummu Aiman. Beliau merupakan seorang pengasuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita kenali Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dipertanggungjawabkan ke atas pengendalian As-Siqaiyah dan Ar-Rafidah selepas Hashim diserahkan kepada saudaranya, iaitu Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Ketika Saibah iaitu Abdul Muttalib menginjak remaja sekitar usia 7 hingga 8 tahun, Al-Muttalib datuknya mendengar berita tentang dirinya lantas pergi mencari. Ketika bertemu dan melihatnya, berlinanglah air mata dan direngkuhnya erat-erat serta dinaikkannya ke atas tunggangan lalu memboncengnya. Tetapi cucunya menolak sehingga dibenarkan dahulu oleh ibunya. Al-Muttalib meminta persetujuan ibunya agar mengizinkannya membawa cucunya, tetapi permintaan itu ditolak. Lalu Al-Muttalib berkata, sesungguhnya dia akan ikut bersama menuju kekuasaan yang diwarisi oleh ayahnya, iaitu Hashim, menuju tanah haram Allah. Mari kita kenali anak-anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai 10 orang putera, iaitu Al-Harith, Al-Zubair, Abdul Talib, Abdullah, Hamzah, Abdul Lahab, Al-Qadda, Al-Muqawim, Safar dan Al-Abbas. 6 orang puteri iaitu Ummul Hakim, Al-Baidah, Barah, Atikah, Arwah dan Umaymah. Seterusnya, berlakulah 2 momentum besar. Di antara peristiwa penting yang berlaku ke atas Baitullah di masa Abdul Muttalib adalah: yang pertama, penggalian Telaga Zamzam, dan yang kedua, peristiwa datangnya pasukan bergajah. Kita mulakan dengan Telaga Zamzam. Abdul Muttalib bermimpi dirinya diperintahkan untuk menggali Zamzam dan dijelaskan kepadanya di mana letaknya. Lantas dia melakukan penggalian sesuai dengan penggunaan mimpi tersebut dan mencari di dalamnya benda-benda terpendam yang dulu ditanam oleh suku Jurhum ketika mereka akan keluar meninggalkan Mekah. Benda tersebut berupa pedang-pedang, perisai-perisai besi dan 2 pangkal pelana yang diperbuat dari emas. Pedang kemudian dijadikan sebagai pintu Kaabah. 2 pangkal pelana dijadikan sebagai kepingan emas dan ditampalkan di pintu tersebut. Dia juga menyediakan tempat untuk perkhidmatan air Zamzam bagi para jemaah haji. Ketika Telaga Zamzam berjaya digali, orang-orang Quraisy melakukan masalah. Terjadinya perbualan antara orang Quraisy dan juga Abdul Muttalib. Setelah itu, mereka tidak duduk diam begitu sahaja tetapi menyeretnya ke mahkamah seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad. Semasa dalam perjalanan, bekalan air telah pun habis lalu Allah turunkan hujan ke atas Abdul Muttalib tetapi tidak setitik pun tercurah ke atas mereka. Mereka akhirnya tahu bahawa urusan Zamzam telah dikhususkan kepada Abdul Muttalib dan pulang ke tempat mereka masing-masing. Ketika itulah Abdul
namun bagi mematikan niatnya untuk menyembelih salah seorang daripada mereka di sisi Kaabah, maka dia tetap akan melakukannya. Hakikatnya, dia mempunyai 11 orang anak lelaki dan 6 perempuan. Demikianlah kisah Telaga Zamzam. Mari kita lihat pula sebuah animasi pendek tentang tentera bergajah. Pada satu hari, tentera bergajah telah menerima arahan dari Raja Abraham supaya berkumpul di istana. Dengar sini semua askar-askarku. Kita akan ke kota Kaabah dan dapatkan harta rampasan. Ini untuk kekayaan negara kita. Dengar sini semua askar-askarku. Mari kita pergi mendapatkan kekayaan. Angkatan tentera bergajah Abrahah pun berangkat ke kota Kaabah. Tentera bergajah masih tidak mengerti niat sebenar Raja Abrahah yang ingin merobohkan Kaabah. Hari demi hari, mereka meneruskan perjalanan yang mengambil masa 3 hari untuk sampai ke kota Kaabah. Wahai gajah, kamu hendak ke mana? Aku hendak ke kota Kaabah untuk membantu tuan aku mendapatkan kekayaan. Baik, kau jangan pergi. Tuan kau hendak merobohkan kota Kaabah. Mungkin kau silap. Pulang kepada kau hendak percaya atau tidak. Gajah pun pergi tanpa menghiraukan kata-kata ular. Setibanya di kota Mekah, Baiklah. Dengar sini semua. Mari robohkan kota Kaabah. baliknya gajah-gajah tersebut tidak mahu merobohkan Kaabah. Pukul semua gajah yang tidak mahu memusnahkan kota Kaabah. Tiba-tiba langit menjadi mendung. Abrahah dan tenteranya menjadi takut melihat keadaan itu. Tiba-tiba sekumpulan burung muncul dengan membawa batu yang membara-bara. Keadaan menjadi kelam kabut dan semua tentera Abrahah mati terkena batu-batu tersebut. Abrahah yang telah terlambat untuk bertaubat juga menerima nasib yang sama. Keadaan orang-orang Quraisy berpecah-pecah keliling gunung dan bukit kerana merasa ngeri dan takut kejadian tragis yang menimpa pasukan Abrahah tersebut akan menimpa diri mereka juga. Manakala pasukan tersebut telah mengalami kejadian tragis dan kematian, mereka turun gunung dan kembali ke rumah masing-masing dengan rasa penuh aman. Hai, Assalamualaikum semua. Kamu semua tahu siapa Bani Hashim? Mari kita selusuri keluarga besar Baginda SAW dari kalangan Bani Hashim ini. Hashim adalah orang yang dipertanggungjawabkan atas Al-Sikayah pengendalian air dan Al-Rifadah penyediaan makanan terhadap Baitullah dari keluarga Bani Abdul Manaf ketika terjadi perundingan antara Bani Abdul Manaf dan Bani Abdid Da'ar dalam masalah pembahagian kuasa antara. Hashim dikenali sebagai orang yang hidup dalam keadaan yang baik dan mempunyai martabat tinggi. Beliaulah orang pertama yang menyediakan makanan berbentuk at-tasrib, iaitu roti yang diremuk dan direndam dalam kuah. Dia juga orang pertama yang mencadangkan program 2 kali rihlah perjalanan bagi orang-orang Quraisy, iaitu Rihlatus Syita, mengembara di musim sejuk, dan Lilatus Syaif, mengembara di musim panas. Amrullah orang yang menghidangkan at-tasrib kepada kaumnya, kaum yang ditimpa kurang hujan dan kemahalan. Dialah yang mencanangkan bagi mereka 2 rihlah bermusim, rihlah mengembara di musim sejuk dan musim panas. Di antara kisah tentang Hisham, suatu hari dia pergi ke bandar Syam untuk berniaga.
Tetapi ketika sampai di Madinah, dia telah berkahwin dengan Salma binti Amru, salah seorang puteri Uday bin An-Najjar. Dia tinggal bersama isterinya untuk beberapa waktu, kemudian berangkat ke Bandar Syam. Ketika itu, isterinya yang sedang mengandung ditinggalkan bersama keluarganya dan bayinya kemudian dinamakan dengan Abdul Muttalib. Hashim kemudiannya meninggal di kota Gaza di tanah Palestin. Isterinya Salma melahirkan puteranya Abdul Muttalib pada tahun 497 Masihi. Ibunya memanggil sebagai Syaibah kerana ada uban di kepalanya. Dia mendidik anaknya itu di rumah ayahnya Hashim di Yathrib, sedangkan keluarganya yang di Mekah tidak seorang pun di antara mereka tahu tentang dirinya. Hashim mempunyai 4 orang putera dan 5 orang puteri. Keempat puteranya tersebut adalah Asad, Abu Syafi, Nadlah dan Abdul Muttalib, sedangkan kelima puterinya adalah Ashifa, Khalijah, Daifah, Ruqayyah dan Jannah. Hai semua, saya Cikgu Sofia. Cikgu nak cerita tentang seseorang yang kita kenal. Jom kita start. Okey adik-adik, tahukah anda siapa Qusay ibn Khalid? Siapa tahu? Tak tahu? Baik, mari cikgu terangkan siapa dia Qusay ibn Khalid. Qusay ibn Khalid ialah moyang kepada Nabi Muhammad SAW. Nama beliau adalah Qusay bin Mura'ah bin Ka'ab, datuk keempat Rasulullah SAW dan juga pemimpin Quraisy di Mekah. Beliau telah membebaskan kota Mekah daripada penguasaan Bani Khuza'ah dan memimpin kembali Quraisy. Hebat tak Qusay? Hebat, pandai. Qusay merupakan penjaga kunci Kaabah. Kisahnya bermula dengan penjaga Kaabah bernama Abu Ghibshan Al-Khuzain yang mempunyai tabiat buruk seperti minum arak dan kuat mabuk. Qusay tidak mahu mengambil kesempatan terhadap Abu Ghibshan yang selalu mabuk. Maka, beliau menunggu masa yang sesuai kerana kunci itu akan menjadi miliknya juga. Pada suatu hari, Abu Ghibshan meminta tolong untuk membekalkan arak untuknya. Dia sanggup membayar dengan apa sahaja yang dimilikinya. Qusay berkata, arak itu sama nilai dengan kunci Kaabah yang kau miliki. Tanpa berfikir panjang, Abu Ghibshan memberikan kunci tersebut untuk araknya. Kisah kunci Kaabah tersebar kepada kaum Khuza'ah. Mereka cuba merampasnya, tetapi tidak berjaya. Qusay meminta tolong kaum Quraisy untuk melindunginya. Dengan kerjasama mereka, mereka berjaya mengusir kaum Khuza'ah keluar dari kota Mekah. Begitulah akhir cerita tentang Qusay bin Khalid. Cikgu harap kamu semua mempunyai semangat yang sama untuk memperjuangkan hak kamu dalam kehidupan dan jangan pernah berputus asa. Sekian, terima kasih. Bye.